Hari ini, marilah kita mengambil masa untuk pelajari firman Tuhan yang bertajuk Ciri-ciri Nabi Palsu. Yesus ingin mengampuni dosa anak-anaknya melalui darahnya. Namun, dia sudah tahu bahawa jalan di mana roh mereka pergi ke syurga akan dihalangi kerana mereka ditipu oleh nabi-nabi palsu dan salah menganggap bahawa nabi-nabi palsu itu sebagai orang yang baik. Oleh itu, hari ini kita akan pelajari firman Tuhan di bawah tajuk ini. Yesus mengajak kita tentang ciri-ciri nabi-nabi palsu, supaya kita tidak akan ditipu oleh mereka. Tidak kira betapa mereka kelihatan lembut, jujur, dan hebat dalam pakaian domba. Jadi marilah kita pastikan ciri-ciri nabi palsu melalui firman Tuhan. Marilah melihat ajaran buku Matius, bab 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka siapa? Mereka adalah serigala yang buas. Dapatkah membezakan siapa nabi palsu atau serigala? Tidak dapat. Mereka kelihatan seperti orang biasa. Namun, firman Tuhan memberitahu kita bahawa secara rohani, mereka ialah serigala buas yang membaham roh kita, tetapi mereka menyamar sebagai domba. Jadi, bagaimana kita dapat mengenal mereka? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan memberitahu bahawa kita dapat tahu apa yang sedang mereka lakukan sekarang dengan melihat hasil mereka. Bahagian yang Yesus beritahukan ini adalah sangat penting dalam kerja penginjilan. Jadi ia tercatat dalam Alkitab. Marilah lihat buku Matius, bab 24. Bab 24, ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kesudahan dunia bermaksud zaman terakhir. Murid-muridnya bertanya, apakah tanda akhir zaman? Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Orang yang menyesatkan ialah orang yang menipu. Yesus berkata, waspadalah, supaya kamu tidak tertipu oleh mereka yang akan cuba menyeret roh kamu ke neraka dari syurga. Marilah melihat siapakah jenis orang ini melalui ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak serigala buas dalam pakaian domba yang membaham roh kita akan muncul. Jadi walaupun kebenaran Tuhan seharusnya bertambah, tetapi pada zaman ini, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perkara penting yang perlu kita lihat hari ini adalah ramai nabi palsu muncul dan menipu ramai orang. Inilah apa yang Yesus bimbang. Jadi, jika kita tahu tentang ciri-ciri mereka, kita tidak akan tergoda atau tertipu oleh mereka. Bukan? Kita akan tertipu jika kita tidak tahu. Kebelakangan ini, ada banyak penjahat yang membuat penipuan melalui talian. Penipu meniru organisasi seperti Mahkamah Agung atau pejabat pendakwa raya dan berkata, kalau kamu tidak memindahkan wang, sesuatu yang buruk akan berlaku. Orang berasa cemas, berfikir hal ini benar. Orang yang tertipu memberikan nombor akaun bank mereka dan memindahkan banyak wang kepada penipu. Apabila tersedar, mereka menyadari bahawa mereka telah ditipu. Perkara ini kerap berlaku sekarang.
dan menjadi masalah masyarakat. Nabi sebenar ialah nabi yang diutus oleh Tuhan. Sebaliknya, nabi palsu ialah orang yang tidak diutus oleh Tuhan, tetapi menyamar seolah-olah mereka diutus oleh Dia. Tuhan telah memberitahu siapakah nabi palsu dan apakah ciri-ciri mereka, agar kita dapat mengenali mereka. Marilah kita periksa beberapa ciri-ciri mereka melalui Alkitab. Marilah melihat ajaran buku Matius, bab 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu. Pada 2000 tahun dahulu, Yesus menunjukkan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan berkata, mereka ialah nabi-nabi palsu. Seperti ini, Bapa dan Ibu Syurgawi, yaitu Roh dan pengantin perempuan, telah datang ke bumi pada zaman Roh Kudus ini, serta memberitahu kita siapakah nabi palsu melalui Alkitab. Bukan? Kita telah menerima kebenaran. Oleh itu, kita tidak harus keliru atau terganggu. Satu-satunya maklumat nabi palsu adalah untuk memusnahkan roh. Secara luaran, mereka kelihatan sangat saleh dan seolah-olah membimbing manusia kepada Tuhan. Namun, kita perlu memahami sebetulnya mengapa Yesus mengatakan demikian. Secara luaran, mereka kelihatan seperti domba yang lembut, tetapi secara rohani, mereka ialah utusan yang dihantar dari neraka untuk memusnahkan roh-roh manusia. Sama ada 2000 tahun dahulu atau sekarang, ciri-ciri nabi palsu adalah sama. Perbuatan mereka adalah sama. Jadi kita dapat mengenali mereka dengan senang. Marilah membuka buku Matius, bab 15 ayat 7. Kamu munafik. Munafik adalah orang yang berpura-pura percaya kepada Tuhan. Betul? Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bagaimana mereka beribadah? Sia-sialah mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka diajar dan dilatih dengan perintah manusia. Yesus menunjukkan ciri-ciri bahawa mereka beribadah kepada Tuhan dengan sia-sia kerana semua fikiran dan penghakiman mereka berdasarkan perintah manusia. Ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Setiap orang yang mentaati ajaran yang tidak diajar oleh Tuhan atau perintah manusia yang tidak ditanam oleh Dia akan dicabut dan dibuang ke dalam api neraka yang abadi pada akhirnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Salah satu ciri nabi palsu di sini adalah mereka mengajarkan perintah manusia. Ini bermaksud nabi-nabi palsu tidak akan mengajar perintah Tuhan. Oleh kerana ajaran mereka berdasarkan perintah manusia, kita mesti berhati-hati membezakan orang seperti itu. Jadi, kita harus memeriksa dengan lebih teliti tentang perintah manusia. Marilah melihat ajaran buku Yesaya, bab 29 ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu, yaitu semua firman Alkitab, seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Firman Alkitab adalah seperti firman buku yang tertutup. Kita perlu membuka untuk mengetahui kandungannya. Tetapi jika ia tetap tertutup, dapatkah kita mengetahui kandungannya? Marilah terus melihat. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan,
baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memulakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah siapa? Perintah manusia yang dihafalkan. Ayat 14. Maka sebab itu, sesungguhnya, aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Bagi orang yang diajar oleh perintah manusia, hikmat akan hilang dan kearifan akan bersembunyi. Firman Tuhan adalah seperti firman sebuah kitab yang termeterai. Walaupun mendengar, mereka tidak tahu. Walaupun melihat, mereka tidak memahami maksudnya. Walaupun ada hati, mereka tidak dapat mengerti. Begitu juga dengan orang yang telah diajar oleh nabi-nabi palsu. Tuhan berkata, orang yang mengendalikan bangsa ini akan dimusnahkan, dan orang yang dikendalikan mereka juga dimusnahkan. Sebab itulah apabila Yesus datang ke bumi ini pada 2000 tahun dahulu, dia sendiri membuktikan bahawa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ialah nabi-nabi palsu. Pada zaman ini juga, Bapa dan Ibu Syurgawi datang ke bumi ini, serta memberitahu kita sejelasnya melalui semua bukti Alkitab. Nabi-nabi palsu hari ini mempunyai ciri-ciri apa? Kalau begitu, apakah perintah manusia yang ada pada zaman ini? Jika kita mempercayai Tuhan, kita mesti mentaati perintahnya. Namun, semua orang mengikut sistem dan perintah yang ditubuhkan oleh manusia, bukan perintah Tuhan. Kita perlu membuka mata dan melihat realiti gereja-gereja hari ini. Dalam cara itu, kita dapat membezakan gereja yang mengikut perintah manusia dengan gereja yang mematuhi perintah Tuhan. Marilah lihat buku Yehezkiel, bab 22. Antara banyak ramalan yang ditulis oleh Nabi Yehezkiel, ada contoh-contoh yang sangat khusus yang menerangkan ciri-ciri nabi palsu. Marilah melihat ajaran buku Yehezkiel, bab 22 ayat 23. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti apa? Seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya, manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku. Nabi Yehezkiel menggambarkan perbuatan nabi-nabi palsu sebagai seperti singa yang mengaum. Di dalam 1 Petrus bab 5 ayat 8, si iblis diumpamakan sebagai singa yang mengaum. Singa yang mengaum merujuk kepada nabi palsu. Ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku. Maksudnya, mereka melanggar hukum Tuhan dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan pembedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap apa? Hari-hari Sabatku. Ada satu petunjuk yang sangat penting di sini. Inilah bahagian yang penting dalam ramalan Nabi Yehezkiel. Kerana mereka menutup mata terhadap hari Sabat Tuhan, mereka tidak akan mengajar orang lain tentangnya. Dan kerana tidak mengajar tentangnya, mereka juga tidak akan mematuhinya. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Bagaimana Tuhan dilayani? Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Jadi hari ini, salah satu ciri yang paling menonjol dari nabi palsu ialah mereka mematuhi perintah manusia. Semua orang yang tidak menyambut hari Sabat dan menutup mata terhadapnya ialah nabi-nabi palsu. Tuhan membuktikan tentang fakta ini, bukan? Ayat 27. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah.
Menurut Matius bab 7 yang kita baca sebentar tadi, mereka yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba adalah sebenarnya siapa? Serigala yang buas. Mereka merujuk kepada nabi-nabi palsu. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menekan mangsanya, kehausan akan darah, dan apalagi, kita dapat melihat bahawa mereka membimbing roh-roh ke kebinasaan. Dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram, dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur. Mengoles dengan kapur bermaksud menyamar. Tidak kira betapa kotornya sesuatu, apabila kita mengecatnya dengan kapur yang menjadi sangat putih dan bersih. Nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Inilah faktor penentuan. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak berfirman. Pernahkah Tuhan berkata, hari Ahad adalah hari ibadah, jadi ingatlah hari itu dan kuduskannya? Walaupun Tuhan tidak pernah katakan itu, manusia sendiri menetapkan hari Ahad sebagai hari Tuhan yang kudus. Dari tahun 321 hingga hari ini, semua gereja menyembah Dewa Matahari dengan beribadah pada hari Ahad. Ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan di gereja. Gereja ialah tempat untuk menghormati akan Tuhan. Itu bukan tempat untuk menyembah Dewa Matahari. Namun, Tuhan telah memberikan amaran melalui Nabi Yehezkiel bahawa kita harus berhati-hati kerana nabi-nabi palsu ini akan muncul. Ayat 28 sekali lagi. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan ku musnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka ku timpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yehezkiel mendedahkan ciri-ciri nabi palsu setepatnya. Mereka membaham roh manusia, seperti serigala dan singa yang mengaum. Salah satu ciri mereka adalah mereka tidak melihat, mendengar, atau menyambut hari Sabat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai hari yang kudus. Ada banyak sebab mengapa Tuhan menetapkan hari Sabat. Salah satu sebab adalah untuk memberitahu kita bahawa hari itu adalah tanda antara Tuhan dengan umat-Nya, serta Dia ialah Tuhan kita dan kita ialah umat-Nya. Walaupun Tuhan memberikan hari Sabat, mereka tidak peduli. Mereka berkata, apa gunanya hari Sabat? Itu hanyalah suatu hukum Taurat. Itu bukan hukum biasa, tetapi hukum Tuhan, bukan? Gereja-gereja sekarang tidak mematuhi hukum perjanjian kudus yang Tuhan tubuhkan untuk membimbing semua manusia ke keselamatan. Oleh itu, Tuhan tidak dimuliakan oleh mereka yang tidak menyambut hari Sabat. Sebaliknya, bagaimana dia diperlakukan? Alkitab memberitahu semua manusia sejelasnya tentang fakta bahawa orang yang menajiskan Tuhan ialah nabi-nabi palsu. Perintah manusia adalah ibadah hari Ahad yang disambut sebagai ganti hari Sabat. Christmas yang disambut sebagai ganti Paskah Perjanjian Baru yang telah Tuhan tubuhkan untuk mengurniakan kehidupan kekal. Dan penyembahan salib. Semua perintah dan doktrin ini telah ditubuhkan oleh manusia, bukan untuk menghormati Tuhan. Apabila kita melihat gereja-gereja sekarang, kita mudah mendapati bahawa upacara ibadah mereka berdasarkan perintah dan doktrin manusia. Tuhan berkata bahawa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan ramai orang. Tuhan telah memberitahu perintahnya kepada kita, supaya kita tidak akan jatuh ke dalam godaan itu. Dan Dia terus menekankan betapa pentingnya perintah Tuhan itu. Nabi-nabi palsu taksub dengan perintah manusia. Kalau begitu, marilah melihat bukti Tuhan
mengenai kedudukan nabi-nabi sebenar dan umatnya. Marilah melihat ajaran buku Wahyu, bab 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu. Menurut ayat 9, naga melambangkan si ular tua, yaitu iblis, bukan? Maka marahlah iblis kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti. Mereka mematuhi hukum apa? Hukum-hukum Tuhan. Mereka ialah anak-anak Tuhan yang menghormati dan mematuhi ketetapan, peraturan serta hukum Tuhan di perkampungan global ini. Mengambil bahagian dalam perkongsian air kehidupan daripada Roh Kudus dan pengantin perempuan yang memberikan kehidupan kepada semua manusia. Sebab itulah syaitan membenci mereka. Dia mahu mereka mengikut perintah manusia dan memainkan peranan sebagai serigala yang buas. Namun, mereka terus mengikut kebenaran Tuhan. Itulah yang membuat syaitan marah. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi untuk apa? Memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Ini bermaksud mereka saling menentang. Oleh kerana mereka berdiri untuk menentang iblis, mereka berdiri di pihak Tuhan. Siapakah mereka? Perempuan dan keturunannya yang lain. Mereka memiliki ciri-ciri apa? Mereka mematuhi hukum Tuhan. Namun, naga dan pengikut-pengikut syaitan mematuhi apa? Sebab itulah Tuhan berkata bahawa salah satu ciri nabi palsu adalah mereka mematuhi perintah manusia dan mengabaikan hari Sabat Tuhan. Oleh kerana hari Sabat ialah hukum Tuhan, mereka mengabaikannya. Kerana Paskah ialah hukum Tuhan, mereka tidak mempedulikannya. Mereka menutup mata terhadap semua hukum Tuhan, seperti peraturan tudung yang anda patuhi sekarang, upacara baptisan dan semua perayaan perjanjian baru. Ini kerana mereka diajar dengan perintah manusia. Inilah ciri-ciri mereka. Penyembahan salib, ibadah hari Ahad, dan Christmas adalah untuk menyembah dewa apa? Upacara ini dilakukan oleh orang yang menyembah dewa matahari. Hari ini semua upacara ini telah memasuki gereja secara diam-diam dan menyamar sebagai sebahagian daripada ajaran Tuhan. Namun, dari sudut pandangan Alkitab, semua ini adalah pelanggaran hukum. Tuhan tidak gembira dengannya. Inilah ciri-ciri nabi-nabi palsu. Mereka mematuhi perintah manusia, seperti ibadah hari Ahad. Marilah mencari ciri-ciri yang lain melalui Alkitab. Buku Ulangan bab 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Tuhan lain yang tidak kau kenal, dan marilah kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau melakukan apa? Janganlah mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan, Tuhanmu, mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan, Tuhanmu, harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan, Tuhanmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Hari Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu rumah perbudakan ialah Paskah. Nabi-nabi palsu mengajak murtad terhadap Tuhan Yehova. Adakah gereja-gereja hari ini menyambut Paskah, yaitu hukum yang diberikan Tuhan? Tidak. Tiada gereja yang menyambutnya. Kalian semua, ini bukanlah perkara yang pelik. Kita tidak dapat mengelakkan ramalan Alkitab, bahkan satu titik pun. Tuhan memberitahu kita melalui Wahyu bab 12 bahawa ramai nabi palsu akan muncul dan cuba menelan roh-roh kita. Jadi kita mesti mematuhi hukum Tuhan serta menjadi anak-anak ibu syurgawi yang akan membimbing kita ke jalan kemenangan dalam peperangan besar melawan syaitan. Juga,
Tuhan telah pun menulis dalam buku Ulangan bab 13, pada 3.500 tahun dahulu, janganlah mendekati nabi-nabi palsu dan berjaga-jaga. Marilah melihat sekali lagi. Ayat 5. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Dengan maksud untuk apa? Menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nabi-nabi palsu cuba menyesatkan manusia, supaya mereka tidak melakukan apa yang Tuhan suruh mereka melakukan. Tidak kira apakah kesukaran yang dihadapi, kita mesti mengikut jalan yang Kristus jalani, sambil memikul salib dan menuju ke syurga. Walaupun seseorang mengucapkan sesuatu yang munasabah selain firman Tuhan, jika apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan kebenaran perjanjian baru, peraturan, atau perintah Tuhan, mereka ialah nabi-nabi palsu. Sebab itulah Tuhan berkata bahwa kita dapat mengenali mereka melalui buah mereka. Adakah mereka mematuhi perintah Tuhan atau peraturan manusia? Adakah mereka menyambut ibadah hari Sabat atau hari Ahad? Adakah mereka menyambut Paskah, yaitu hukum Tuhan, atau Christmas? Adakah mereka menolak salib, yaitu berhala, atau menyembahnya? Kita perlu membanding dan membezakan semua ajaran ini. Apabila kita membandingkannya satu demi satu, kita dapat membezakan semudahnya antara nabi sebenar dengan nabi palsu, bukan? Marilah melihat buku Yeremia, bab 3 ayat 13. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke mana? Ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Tuhan akan membawa kita ke mana? Dan kita akan digembalakan di sana. Tuhan telah melantik semua gembalanya yang sebenar di Sion. Lalu Dia akan membawa semua anak syurgawi ke Sion, seorang demi seorang, dan menggembalakan mereka di sana. Tuhan telah meramalkan ini di dalam buku Yeremia bab 3. Sion adalah tempat apa? Menurut buku Yesaya bab 33, tempat perintah Tuhan dan 7 perayaan dalam 3 kali disambut, ialah Sion. Semua umat Tuhan yang sebenar berada di Sion, yaitu tempat perayaannya disambut. Melalui pasangan ayat ini, Alkitab menyedarkan kita tentang tempat di mana umat Tuhan dan nabi-nabi yang sebenar tinggal hari ini. Apabila Raja Yosia dan Raja Hizkia tidak tahu tentang hukum Tuhan, mereka menyembah berhala. Namun setelah mengetahuinya, mereka menghancurkan semua dan menyambut Paskah dengan kudus. Kita dapat melihatnya di dalam buku 2 Raja-Raja bab 23, bukan? Dan juga buku 2 Tawarik bab 30. Namun nabi-nabi palsu hari ini berkata, Alkitab mengatakan begitu, tetapi saya tidak mahu melakukannya. Tidak kira betapa benarnya Alkitab, mereka tidak mengikut ajaran firman Tuhan yang betul. Ini kerana mentaliti mereka terbentuk daripada peraturan manusia. Oleh itu, mereka tidak dapat menerima perintah Tuhan. Sebab itulah Tuhan berkata mengenai nabi-nabi palsu melalui Nabi Yehezkiel. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak dimuliakan, tetapi dinajiskan di tengah-tengah mereka. Marilah pahatkan perkara ini di hati kita, supaya kita tidak akan jatuh ke dalam perbuatan sedemikian. Kita mesti menjadi anak-anak Sion yang memberikan kesyukuran, kemuliaan abadi kepada Tuhan Elohim, yang membimbing kita ke Sion, di mana ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan dihormati serta dipatuhi.
Saya tamakan khutbah ini. Terima kasih.